Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini bersama-sama kita solat di sini, syiar berjamaah dan tarawih serta witir lah ya. Dan saya pun baru pertama kali mari sini lah. Lama tak mari sini ya. Ni bagi meja ni macam nak ceramah lah, nak kuliah lama, tazkirah lama ni. Macam kuliah biasa ke? Dia dah bagi tahu dah 20 minit. Saya pun member ada telefon lah ni, ada nak jumpa. Baik. Tak apalah, mana kita kongsi sikit saja. Saya nak baca sebuah hadis kursi lah ya. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar hadis ni. Hadis kursi ni ke hadis Nabi jugalah ya. Tapi ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam kita belajar hadis lah ya. Hadis ni ada banyak kategori ya. Al-hadis min hais al-qail. Hadis dari sudut orang yang berkata-kata. Ada hadis nabawi, ada hadis kursi. Al-hadis min haisu as-sihah wa dha'f. Hadis dari sudut sahih dan dhaif. Atau ada sahih, dhaif, hasan semua tu kan. Ini dari sudut orang yang berkata-kata. Ada dua lah. Satu, boleh jadi Nabi. Yang kedua ialah boleh jadi Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil hadis kursi lah ya. Dan hadis ni amat masyhur sekali. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sebahagian sahabat yang lain. Sehingga kata al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah. Ibnul Arabi. Dia ada dua kan. Satu Ibnu Arabi bila alif wal lam. Alif. Satu Ibnu Arabi. Tak ada alif lam. Ibnu Arabi ya. Satu lagi Ibnul Arabi, ada alif lam. Ya. Tak pastilah hak ada alif lam tu boleh masuk alif lam ke, hak tak ada alif lam tu hak ada alif lam boleh buang alif lam ke. Tapi kebiasaannya ada dua nama lain bila dikaitkan dengan Ibnu Arabi ya. Hak tak ada alif lam tu Ibnu Arabi As-Sufi. Ya. Hak karang buku Al-Fusus dan Futuhat Makkiyah. Hak no terus selalu duk kritik tu lah. Itu Ibnu Arabi As-Sufi ya. Satu lagi Ibnu Al-Arabi Al-Mufassir. Ibnu Arabi ahli tafsir tu ya. Jadi ada dua lah ya. Dalam bukunya Ahkamul Quran As-Sughra, hukum ahkam Quran yang kecil. Dia ada dua kan. Ada dua buku tafsir. Satu buku tafsir yang besar, nama dia Ahkamul Quran Al-Kubra, tafsir hak tu lah, tafsir Ibn Arabi tu. Satu lagi tafsir yang kecil saja, nama dia Ahkamul Quran As-Sughra. Dia kata hadis ni adalah hadis yang paling sahih dalam bab hadis-hadis surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni ada banyak hadis. Dia kata hadis ni lah hadis yang paling sahih. Dan dia adalah hadis kursi. Berbeza dengan hadis-hadis yang lain, ia adalah hadis nabawi. Wallahu ta'ala alam, setahu saya yang bersabit dengan surah Al-Fatihah yang very authentic, betul-betul sahih, hadis ini sahaja. Dan dia satu hadis yang amat menarik sekali, di mana Nabi SAW menyatakan bahawa bila kita baca Al-Fatihah, kita sebenarnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat lah ya. Bila kita semayang, kita baca Al-Fatihah. Betul tak?
wajiblah ya dari sisi majoriti, walaupun sebahagian kata tidaklah wajib. Boleh je baca ayat yang lain ya. Tu dulu ada satu masjid, imam dia tak baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Main syak kan? Di Puncak Alam. Few years ago. 3 tahun lepas macam tu. Pernah kan? Kau tak tahu? Mana kau tak tahu? Viral tu. Kena semayang balik tu. Kita mazhab Syafi'i kan? Dia tak mengaku saya bukan mazhab Syafi'i ustaz. Sampai ke jabat agama, dia suruh qada balik ya. Seorang tak tegur imam ya. Imam baca bismillah, tu baca surah. Fatihah tak baca. Punyalah ramai makmum kat belakang, seorang pun tak tegur. Makmum biasalah kan. Kita selalu jadi makmum. Saya semayang tarawih tuan-tuan. Di Bandar Baru lah, di Pasar 4 tu. Satu rakaat ni. Tarawih satu rakaat. Hak mula-mula tu Allahu Akbar. Semayang satu rakaat bagi salam. Seorang pun tak tegur. Sampai habis. Jadi malam tu tarawih jadi witir pula dah. Tarawih patut 8 kan. Yalah ada suruh banyak suruh buat 8 lah ya. Kita Al-Kasani buat 20. Tu saya banyak pergi situ sebab buat 20. Satu rakaat semayang. Tak ada seorang pun tegur. Tuan-tuan tu bila dia tegur? Masa more tu. Ustaz. Baru nak makan, bismillah makan. Awak sebelah ni. Ustaz. Tadi ustaz semayang satu rakaat lah. Terkejut saya. Betul ke? Hak ni kata betul belaka. Rupanya memang betul semayang satu rakaat. Saya tanya kenapa tak tegur? Tak apa ustaz, semayang sunat je pun. Kan? Makmum. Ada hak sedar, ada tak sedar. Biasalah kan. Jadi Al-Fatihah ni kita baca lah ya. Jadi bila kita baca Al-Fatihah sebenarnya dalam semayang lah, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala based on that hadis. Berdasarkan pada hadis ni lah ya. Kita bercakap dengan Allah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza qala al-abd macam mana hadis tu? Awal sebenarnya tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, qasamtu shalah baini wa baina abdi qismatain. Wal abdi ma sa'al. Idza qala al-abdu alhamdulillah, qala Allah hamidani abdi. Ya. Nabi kata, Allah Taala kata. Tu yang panggil hadis kursi tu. Kata-kata Allah juga ya, tapi dia diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sama macam Quran. Quran ni lafaz tu daripada Allah, adapun hadis kursi ni majoriti kata lafaz tu daripada Nabi. Maksud tu daripada Allah, lafaz tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada segelintir kata lafaz tu daripada Allah juga ya. Allah Taala kata qasamtu shalah baini wa baina abdi qismatan. Aku bahagikan as-salah. As-salah ni merujuk kepada Al-Fatihah. Ya. Sebab Al-Fatihah ni ada banyak nama. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. This is my favorite tafsir lah. Sebab dulu kita belajar fiqh. Antara tafsir yang menghuraikan fiqh secara komprehensif ialah tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Di samping Ibn Arabi tu lah ya. Sebab itu dia dipanggil sebagai At-Tafsir Al-Fiqhi, tafsir fiqh. Ya. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, Fatihah ni ada 12 nama. Ya. Inna lil Fatihati Ithnai asyara isman. Adalah bagi Fatihah itu ada 12 nama. Ya. Salah satunya ialah as-salah. Dia pula 1 sampai 12. Min dimni hazil asma'
as-salah. Daripada nama ini ialah as-salah, semayang. Ya. Jadi as-salah, doa ataupun semayang adalah dia bukan semayang ya. As-salah ni mana doa. As-salah yang merujuk kepada surah Al-Fatihah maksudnya doa ya. Jadi dia kata salah satu nama Al-Fatihah adalah as-salah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Al-Fatihah dalam hadis ini as-salah. Kita nak namakan sesuatu dalam syarak, of course lah Al-Quran, kita tak boleh namakan melainkan dengan nama-nama yang datang menerusi wahyu. Begitu juga dengan nama-nama surah ya. Tak boleh pandai-pandai nak buat nama sendiri. Dan begitu juga dengan ayat-ayat Quran. Buah nama ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Cik wa may yattaqillah, tanpa ke dia buah nama 1000 dinar. Siapa yang buah nama 1000 dinar tu? Tak boleh menamakan Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran, bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran, melainkan dengan jalan wahyu. Jadi kita tak payah panggil lah 1000 dinar ke 100 dinar ke. Tak ada kena-mengena kan. Dosa lagi ada. Ada cerita dia tu kan. Tu bagi nama 1000 dinar tu. Baik. Jadi salah satu nama Al-Fatihah adalah as-salah, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala memanggil surah ini dalam hadis ini as-salah. Qasamtus salah baini wa baina abdi qismatain. Aku membahagikan as-salah, yakni Al-Fatihah, antara aku dan hamba-Ku dua bahagi. Jadi Al-Fatihah kita baca every time, especially in prayer, ada berapa ayat? 7 ayat kan? Dia bagi dua tu. Ya. Jadi kita kena tahulah. Sebab bila kita semayang, kita baca Al-Fatihah. Macam mana kita nak menghasilkan khusyuk dalam semayang? Dengan kita menghayati apa yang kita baca. Ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya. Ada orang dia tak suka bila sebut Ihya Ulumuddin. Ya. Ada satu masjid, orang kata masjid Salafi ni, dia pun panggil lah saya pergi kuliah. Dulu lah cerita banyak tahun dah ni. Saya 2 kali dia panggil saya pergi kan. Saya banyak rujuk ataupun petik Ihya Ulumuddin. Dia kata ni bukan orang sunnah, dia kata. Okey je buku tu, tak ada apa pun. Ya. Ada poin-poin yang benar yang diketengahkan oleh beliau. Kita gunalah. Ada yang tak okey, tak payah guna kan. Dan sebenarnya bukan dia seorang, ramai apa ulama lain yang bahas tentang semayang ni. Macam mana kita nak menghasilkan khusyuk dalam semayang? Banyak kan. Antaranya sukunul jawarih. Tubuh badan kita tak bergerak. Kadang-kadang kita semayang, Allah badan bergerak, garu sana, garu sini, bergerak. Semayang kena sukunul jawarih. Kerana Nabi ajar sahabatnya dalam hadis Jabir bin Samurah dalam Sahih Muslim. Uskunu fis salah. Apa? Saya nak terjemah. Macam mana Ustaz Amran? Kamu kena as-sukun. Mana sukun? Kau buat sukun. Sukun ni mana? Tak bergerak lah. Kalau kita bergerak-bergerak tu, dia tak bagus. Bahkan dia termasuk dalam makruhat as-salat. Perkara makruh dalam semayang. Bergerak yang sedikit tak membatalkan solat. Tapi dia makruh. Kerana menafikan as-sukun. Tak tahulah nak terjemah macam mana. Saya kalau ikut kan boleh jadi translator. Dulu member semua ramai yang jadi translator di IBM, Institut Terjemahan Negara, ITMB. Sebab dia punya pengurusi sekarang ni tak pastilah. Kalau dulu pengurusi dia bekas dekan Islamic Study di matrikulasi, Datuk Khair Ngagirun. Itu kita orang punya bos lah dulu. Kita orang punya chief lah masa di matrik. Jadi sukun salah satunya. Sukunul jawarih, mana kita tetap anggota badan. Kita bergerak apa yang syarak suruh bergerak saja. Syarak suruh angkat tangan masa takbir, kita angkat tangan lah. Bila lagi tangan bergerak? Ada lagi? Adalah waktu yang mungkin kita perlu kepada pergerakan. Tak perlu, diam. Sukun. Itu dia panggil sukunul jawarih.
Tadi semayang pun ketap bunyi kat belakang. Budak-budak suka ketap. Ini dipanggil furqatul asabi'. Ini pun makruh. Di dalam semayang of course lah makruh. Di luar semayang khilaf. Ada sebagai kata makruh, ada sebagai tak makruh bila kita keluar pergi solat. Dia dua. Satu furqatul asabi', satu tashbikul asabi'. Macam ni ya. Nanti kita belajar fiqh semayang, kita jumpalah al-makruhat fi solat, ya. Benda yang makruh dalam semayang. Hadis Ibnu Umar itu. Yang lagi sukunul jawar. Satu lagi dipanggil hudur al-qalbi. Hati-hatilah ya, hati kita hadir ya. Dan salah satu juga ialah dipanggil tadabbur al-ayat awil azkar. Kita mentadabburkan apa yang kita baca. Termasuklah konteks ni bila kita baca al-Fatihah, macam mana kita nak menghayatinya. Macam inilah kita selain daripada tahu maksud apa yang kita baca, kita juga tahu perkara-perkara yang diriwayatkan berkaitan dengannya. Bila kita baca al-Fatihah, kita sebenarnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercakap dengan Allah. Pasal setiap kali yang kita sebut, Allah Taala jawab di sisinya. Ya. Base pada hadis ni lah. Ya. Jadi Allah Taala kata, aku bahagi al-Fatihah ni kepada dua bahagi. Ya. Idza qala al-'abdu, bila seseorang hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila kita kata begitu, qala Allah azza wa jalla, Allah Taala berkata, ya, hamidani abdi. Bila kita semayang, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nak khusyuk semayang, kena tahu apa yang kita baca. Termasuk tahu tu, tahu maksudnya dan tahu apa-apa yang diriwayatkan berkaitan dengannya. Kalau al-Fatihah ni, apa rahsia dia? Inilah. Bila kita baca, kita cakap dengan Allah tu. Tu khusyuk macam tu lah. Bukan kata kalau khusyuk semayang ni macam kita duduk kat dunia lain, sampai kalau orang mari sebelah pun kita tak tahu. Kan? Telefon bunyi kering buat tak reti. Padahal lah poket kita pun. Hatta kalau duduk kat bawah pun boleh ambil, apa masalahnya. Baru-baru ni lagi semayang subuh di TTDI last Sunday. Bunyi je telefon duduk kat depan. Lepas sudah bunyi kan. Jadi bila tazkirah tu, nak buka batu, separuh kuliah duk cerita pasal telefon ya. Turunlah ambil, apa masalahnya. Batas semayang Ustaz. Siapa kata batal? Pergerakan sedikit tidak membatalkan solat. Takkanlah kalau turun sujud tak boleh lah. Ambil handphone tu, tundukkan badan sikit, ambil. Menambah rukun Ustaz? Tak menambah rukun. Qiyam 2 kali lah. Tak boleh ambil. Matikan. Bola poket kita. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata aku bagi dua ya. Bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala kata hamidani abdi, hambaku memujiku. Kita kata begitu, Allah Ta'ala jawab di sisinya. Tak usah tanyalah macam mana Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab lah kan. Allah Ta'ala tu kan maha berkata-kata, dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yatakallamu kaifa sya', haitsu sya' wa mata sya'. Kita belajar akidah kan. Allah Ta'ala berkata-kata bagaimana yang dia mahu, bila-bila masa yang dia mahu. Jadi bila kita baca begitu, ramai orang semayang ni. Setiap masa ada orang semayang. Bilion-bilion orang semayang. Macam mana Tuhan nak jawab tu? Ini tak perlu. Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala kata hamidani abdi. Bila kita baca al-Fatihah tu, kita kena rasa macam tu. Kita kata zuk lah zuk. Boleh kait dengan zuk, benda-benda macam tu. Bukan zuk ngaruk tu. Kan? Hambaku memuji aku. Allah Ta'ala memang suka dipuji. Sebab tu semua zikir-zikir syarak ialah
memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Esok-esok Nabi tolong kita pun dengan sebab Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita belajar dalam akidah kan, bab syafaat. Macam mana Nabi bagi syafaat pada kita? Dengan Nabi sujud kepada Allah. Apa Nabi buat masa Nabi sujud? Nabi memuji Allah. Macam mana Nabi puji? Tak tahu. Ahmiduhu mahamid la tahdurunil yaum. Nabi kata, aku puji Allah dengan satu pujian yang tidak aku ketahui sekarang. Aku tak tahu macam mana aku puji Allah. Tapi Nabi kata, lam yahmaduhu al-awwalun walal akhirun. Tidak ada orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian memuji Allah seumpama aku puji pada waktu itu. Allah ni dia suka dipuji. Jadi Nabi ni diberi penghormatan oleh Allah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh sesiapa. Tak pernah dipuji oleh sebarang manusia, tak pernah dipuji oleh sebarang malaikat, tak pernah dipuji oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Nabi seorang je puji Allah. Tapi Nabi kata, aku pun tak tahu macam mana aku puji Allah. Mana lafaz yang paling hebat sekali. Tak tahulah. Allah memang suka dipuji. Tiba-tiba orang ni reka satu zikir tak ada puji Allah. Kan konsep zikir ni bukan hanya menyebut nama Allah, tapi memuji, mengagung dan mensucikannya. Jadi Allah Ta'ala kata begitu. Kita bersambunglah. Ar-Rahmanir Rahim. Tahulah, tahulah maksud dia kan. Allah Ta'ala jawab lagi. Asna alayya abdi. Hambaku memuji aku lagi. Alhamdu wathana. Orang Melayu ni dia puji belaka. Alhamdu pun dia terjemah puji juga. Athana dia terjemah puji juga. Sedangkan dalalah Arabiyah, maksud dari sudut bahasa Arab, alhamdu dengan athana dia beza. As-sana dia puji juga, tapi dia puji secara berlebih-lebihan. Itu maksud sana. Sehingga orang Arab dia ada satu syair nama dia syairus sana, syair memuji orang tertentu. Ataupun juga disebut sebagai syairul madh, samalah syairus sana, syairul madh. Ana boleh jadi translator sebab ana major memang bahasa Arab dulu. Bukan major Islamic study. Kan? Itu boleh jadi translator tu. Tapi banyak benda tak boleh nak translate pun. Kan? Jadi yalah, orang Arab dia puji pemerintah ya. Dia puji macam-macam lah ya. Asalnya ni puji. Jadi puji lagi. 2 kali puji. Kan? Malik yaumiddin. Kita jangan kata macam tu. Allah Ta'ala kata majjadani abdi. Tamjid. Tamjid ni the ultimate praise. Mana puji hok lebih sekali. Itu mana tamjid. Kan Nabi sebut bila kita nak doa pada Allah, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih. Bila seseorang kamu berdoa, hendaklah dia mula dengan tamjidi rabbih, memuji sungguh-sungguh Allah Taala, Tuhannya. Tamjid ni bukan sekadar alhamd, bukan sekadar as-sana, tapi puji hok over lah kita kata. Allah dia boleh puji over, orang lain tak boleh. Hatta Nabi pun kita tak boleh nak over praises, tak boleh. Kan? Allah boleh. Tapi kena puji kalau nama hak adalah syarat lah. Nak pandai-pandai cari nama lain tak boleh juga, kan? Yahoo tak boleh juga, kan? Pelik-pelik orang lah ni kan. Baik. Jadi tamjid. Nabi kata bila kamu berdoa mula dengan tamjidi rabbih. Puji sungguh-sungguh Tuhannya. Nak minta kan? Munajat, doa munajat lah. Doa ibadat tak boleh lah. Kita kena stick. Tapi kalau doa munajat, mula dengan puji Allah. Summa yusalli ala Nabi. Baru dia puji. Baru dia selawat atas Nabi. Puji Allah dulu. Kan? Sebab tu amat-amat digalakkan bila kita doa. Lafaz dia, puji hebat lah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasyika wa azimi sultanik. Wahai Tuhan, segala puji bagimu yang hanya layak padamu, untukmu. Tu ya puji Allah paling tinggi pun. Kan? Kita kata segala puji untukmu ya Allah dengan kepujian yang layak bagimu. Ya habis tu. Macam Nabi lah bila dia sujud. Macam mana Nabi baca tu? Aisyah begitu pukul kaki dia tu. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Macam mana doa tu? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Macam mana Syekh? Sama Syekh? Baca sama pun lupa juga. La uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsi. Ujungnya Nabi kata macam tu. Aku tidak dapat memujimu
seumpama engkau memuji dirimu. Itu konteks yang samalah. Tamjid. Bila kita kata ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasyika wa azimi sultanik, kata Nabi ada puluhan malaikat berubuk-ubuk nak bawa kalimah itu naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu hadis Ahmad daripada Abu Hurairah. Ada ulama kata dhaif, ada ulama kata hasan. Ibnu Katsir dia kata hasan. Begitu juga Syekh Ahmad Syakir, lepas tu dia masuk dalam tafsirnya. Bila Syekh Ahmad Syakir hurai tafsir Ibnu Katsir dalam Umdah Tafsir, dia juga bawa hadis yang sama. Mana puji Allah lah ya. Tamjid. Puji betul-betul jelah. Over praises. Mana? Jadi kita 3 kali je puji. Alhamdulillah, puji Allah. Ar-Rahmanur Rahim, puji Allah. Malik Yaumiddin, puji Allah. Kemudian kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa tu Allah kata haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hamba-ku, dan bagi hamba-ku apa-apa yang dia minta. Maka kita pun minta ihdinas siratal mustaqim, bila aku jalan yang lurus. Allah Ta'ala jawab di sisinya, wali abdi ma sa'al, bagimu, bagi dia apa yang dia minta, bagi hamba-ku apa yang dia minta. Pandulah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab tu kalau kita baca Al-Fatihah tidak wajib, tapi baca seketui-seketui. Alhamdulillahirabbil alamin, stop. Waqaf tam. Itu dipanggil preferable waqaf. Waqaf hak betul-betul digalakkan. Ni kita baca Al-Fatihah, especially tarawih. Dah lepas tu nak baca ayat panjang. Sambung. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Betul tak? Contoh dekat sana ya, sambung itu ya. Kan? Tapi kalau orang tahu bila dia baca Al-Fatihah, setiap kali dia baca every part of the ayat, dia tahu Allah Ta'ala jawab, dia tak sambung. Tidak haram, tapi memang kalau kita belajar tajwid pun memang digalakkan. Part by part. Nabi pun baca Quran, Karena Nabi yaqra'u Al-Qur'ana ayatan-ayatan. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW, kan dia ditanya dah hadis Ibnu Majah, kaifa kana Nabi yaqra'u Al-Fatihah? Macam mana Nabi baca Fatihah ya? Dia berkata kana Nabi yaqra'u ayatan-ayatan, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nabi baca Al-Fatihah ayat-ayat. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nabi tak sama tu Sebab itu yang sunnah, yang mustahab ialah kita baca part by part. Bacalah satu persatu. Ini sama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti pula kat situ. Tak salah, tapi tak digalakkanlah ya. Jadi bila kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Taala kata wali abdi ma sa'ad, bagi hamba-ku apa yang dia minta. Kita pun ramai kata amin. Jadi habislah kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi cara ringkasnya begitulah ya. Salah satu cara kita nak khusyuk ataupun nak nak dapat kekhusyukanlah dalam sembahyang. Sebab kita pun sembahyang juga. Awwaluma rufi'a an ummati al-khusyuk fi shalah hatta lam tara khashi'an. Awal-awal perkara yang dicabut daripada umat aku ialah khusyuk dalam solat. Sehingga kamu tak dapati lagi ada orang khusyuk dalam solat. Jadi antara salah satu khusyuk macam itulah bila kita baca, kita tahu apa yang kita baca. Kita baca Al-Fatihah, sebenarnya Allah Ta'ala jawab setiap ayat yang kita baca. Dan kita cubalah sebanyak mungkin untuk merasainya dan menghayatinya, insya-Allah Ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu 20 minit dah, cukup lah? Ke lebih dah? Kan nak lagi? Cukup lah ya. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak pada malam ini kita dapat manfaat daripada ibadah yang kita lakukan, dan kita boleh teruskanlah amalan yang baik ini sekadar yang kita mampu, dan mudah-mudahan at the end kita naklah Allah Ta'ala terima ibadah yang kita lakukan lah ya, bukan hanya pada bulan Ramadan tapi selepas daripada itu ya. Mudah-mudahan. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Aku lupa azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah surah Al-Asr dan tasbih kafarat.